Allah ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan, telah kita sebutkan di atas mimbar yang mulia sebelum ini tentang dua unsur penting menuju kejayaan dan kecemerlangan berdasarkan Islam. Unsur yang pertama ialah ilmu, terutamanya ilmu din ataupun ilmu agama. Dengan ilmu kita boleh menilai, dengan ilmu kita bisa memahami buruk dan baik, dengan ilmu kita faham yang halal berbanding dengan yang haram, dengan ilmu kita tahu ibadah yang sah berbanding dengan ibadah yang batal, dan begitulah seterusnya. Ia berdasarkan banyak ayat, antaranya ayat 19 surah Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, sampai ke hujung ayat. Yang bermaksud ketahuilah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, Allah sahaja. Dan kemudian mintalah ampun kepada Allah di atas kesilapanmu dan di atas dosa-dosa orang mukmin lelaki dan wanita. Ayat 19 surah Muhammad yang dibacakan tadi bermula dengan fa'lam. Fa'lam artinya ketahuilah. Allah mulakan ayat dengan fa'lam, disusuli dengan la ilaha illallah. Fa'lam datang dahulu sebelum disusuli oleh kalimah syahadat, menampakkan segala yang baik bermula dengan ilmu. Hatta iman sekalipun dia bermula dengan ilmu terlebih dahulu. Justru orang yang tidak beriman tetapi otaknya kosong, imannya tak mungkin betul. Orang yang tidak percaya kepada Allah tetapi sandarannya tidak betul ataupun tidak sahih, imannya tidak betul. Justru jangan hanya bercakap tentang iman, bercakap terlebih dahulu tentang ilmu. Sebab ilmu mengesahkan iman, dan ilmu membetulkan kepercayaan ataupun iman yang disebutkan tadi. Maka surah Muhammad ayat 19 menjelaskan tentang kepentingan ilmu mengatasi segala-galanya. Ilmu pintu gerbang segala kebaikan. Selepas ilmu kita betul, ia tidak mencukupi. Ilmu yang betul pintu gerbang, tetapi sekadar menanti di pintu gerbang tidak mencukupi. Walaupun pintu gerbang telah betul, kena masuki pintu gerbang itu. Maka untuk memasukinya kita perlukan unsur yang kedua. Unsur yang kedua ialah takwa. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Justru ilmu yang betul membawa kepada takwa. Jika ilmu itu sekadar membawa kita menjadi engineer, jika sekadar menjadikan kita doktor, jika sekadar menjadikan kita accountant, jika sekadar menjadikan kita profesor di sebuah universiti, ilmu itu belum betul lagi untuk kita. Ilmu yang betul ialah ilmu yang menjadikan kita insan bertakwa. Mengapa demikian? Kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang
mulia orang bertakwa. Bukan doktor, bukan engineer, bukan accountant, bukan profesor. Walaupun semua itu baik, tetapi belum cukup baik. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan dalam banyak ayat, bila sampai ke status takwa, barulah ya memasuki jannah. Uiddat lil muttaqin. Ayat seumpama itu berulang. Maksudnya syurga disediakan lil muttaqin. Syurga disediakan bagi orang bertakwa, bukan bagi doktor dan engineer. Bagi orang bertakwa. Justru pendidikan yang betul, sistem pelajaran yang betul tidak sekadar melahirkan manusia yang SPM-nya straight A's. Tidak hanya melahirkan graduat yang CGPA-nya tinggi. Tak ada guna semua itu jika hatinya kosong dari takwa. Sistem yang bagus ialah sistem yang menghasilkan insan yang takut kepada Allah, insan yang sentiasa beribadah kepada Allah, insan yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah, insan yang membenci perkara mungkar, yang membenci perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem yang menghasilkan insan seperti itu, itulah sistem yang betul. Sebab Allah mengatakan orang yang mulia ialah orang yang bertakwa. Tuan-tuan hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan, apabila status takwa dicapai, apabila manusia dididik sehingga dia bertakwa kepada Ilahi, Masya Allah, maka akhlaknya mula bersinar. Takkan terjadilah seperti yang ditonton dalam berita tentang budak-budak di sebuah sekolah di Pulau Pinang memukul, menumbuk, menendang kedua darjahnya. Takkan berlaku pelajar seperti itu. Dan kisah seperti itu bukan terpencil, dia berulang dari masa ke semasa. Maka bila takwa bersinar di hati, bila sistem pembelajaran itu betul melahirkan manusia bertakwa, maka lahirlah pelajar yang bertakwa, lahirlah insan yang bersinar akhlak. Dan bila akhlak itu bersinar, perangainya mulia. Dia menjaga dirinya, terutamanya maruah dirinya. Dia tak sanggup melakukan sesuatu yang menjatuhkan maruah dirinya. Orang berikan kepadanya heroin, terailah sekali kata rakannya. Dia ambil heroin, dia baling dalam tong sampah. Sebab dia kata itu tempat yang sesuai bagi heroin, sebab dia najis. Dia najis lebih teruk daripada najis ayam dan itik. Dia lagi teruk. Maka dia buang dalam tong sampah. Sebab dia menjaga maruahnya. Orang berikan rokok kepadanya, dia cuba sekali, sama juga. Dia baling rokok dalam tong sampah. Itu pun najis. Dalamnya ada dadah berbahaya nama nikotin. Cuma you jahil, you tak tahu apa you hisap. Adik-beradik pada morfin. Orang masukkan dalam rokok, you dengan bismillah hisap rokok. Najis juga. Aku baling sama dalam tong sampah. Dia jaga maruahnya. Sebab yang menghisap rokok menjatuhkan, mencemarkan maruahnya. Maka orang yang bertakwa cukup menjaga maruahnya. Itu di penjuru dirinya. Dan dia tahu menghormati orang lain, menghormati ibu bapa, orang-orang tua, para pendidik,
imam-imam, orang masjid dan sebagainya. Maka ketika itulah takwa menjadi suatu yang bermakna bagi masyarakat. Sebab ia bukan hanya bersinar di hati, ia juga bersinar dalam kehidupan. Akhirnya, tuan-tuan yang dihormati lagi dimuliakan, terserahlah individu-individu yang bila mendengar apa-apa maklumat dan berita, dia tak terus terima maklumat dan berita itu. Sebab dia bertakwa. Dan orang yang bertakwa tidak tanduknya berdasarkan Quran dan Sunnah. Jika tidak ikut Quran dan Sunnah, kita tak mungkin bertakwa. Takwa panduannya Quran dan Sunnah, baru takwa akan bersinar. Maka Quran dan Sunnah dipatuhi. Apabila Quran dan Sunnah dipatuhi, maka orang yang bertakwa akan mematuhi satu ayat. Ayat 6 surah Al-Hujurat. Tadi kita bacakan surah Al-Hujurat juga, tapi ayat ke-13. Sekarang kita masih belum keluar dari surah yang sama, surah Al-Hujurat. Tapi sekarang ayatnya ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu," sampai ke hujung ayat. Wahai mereka yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik menyampaikan berita, maka hendaklah kamu jangan terima, melainkan selepas menyelidikinya terlebih dahulu. Perintah Allah, perintah yang wajib. Perintah itu berbunyi fatabayyanu. Fatabayyanu, ia kalimat arahan, ia kalimat perintah. Fatabayyanu, fatabayyanu. Apa maksud perintahnya? Selidik dahulu. Artinya orang yang bertakwa bila diberikan berita kepadanya tentang orang lain, dia tak terus percaya, dia selidik terlebih dahulu. Itu ciri orang yang bertakwa. Apatah lagi kita pada hari ini di musim pilihan raya. Parlimen sudah dibubarkan, Tun negeri dibubarkan juga. Pilihan raya umum ke-13 bakal diadakan pada 5 Mei. Sewajarnya kita laksanakan tanggungjawab itu. Hatta yang kerdil di atas member ini pun berazam untuk mengundi. Sebab itu tanggungjawab kita bersama. Dan itulah kehendak agama kita untuk melaksanakan tanggungjawab itu. Maka di musim pilihan raya ini, bagi sebahagian manusia, ia musim untuk meningkatkan akaun dosa besar. Termasuk dari kalangan yang berjanggut dan berketayan. Termasuk dari kalangan yang bercelak dan bersongkok. Termasuk dari kalangan orang Islam, orang mukmin dan mukminah, sama. Bagi sebahagian mereka, inilah musim untuk meningkatkan dosa-dosa besar. Berani sungguh mereka dengan Allah, berani sungguh mereka dengan neraka Jahannam. They are so brave with Allah. Maka mulut mereka tak terkawal, maki hamun benda biasa. Menyebar fitnah jadi hobi. Yang penting musuh politik mesti dipijak, mesti dikalahkan. By hook or by crook, I have to win. Cara apa sekalipun, cara salah pun, yang penting aku menang. Dan buat aku menang, maka akaun dosa besar mereka meningkat. Tung-tung dosa besar bertambah. Sebab ayat 6 surah Hujurat diabaikan.
Dan akhirnya di samping mulut menyebarkan fitnah, tangan juga membantu. Hanya dengan satu jari saja, menghantar SMS, menghantar berita di Facebook, blog dan sebagainya, berita yang tidak ditapis, fatabayyanu, tidak dilaksanakan. Ayat 6 surah Al-Hujurat ada sebab turunnya. Dalam bahasa ulum Al-Quran, dia ada asbabun nuzul. Bila kita faham asbabun nuzul, kita faham tentang ayat 6 itu. Mengapa dia turunnya? Mengapa begitunya Allah kata? Jika datang orang fasik beri berita, jangan terima, selidik dahulu. Dia berkaitan dengan sebuah peperangan nama perang Bani Mustalik. Salah satu peperangan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, nama perang Bani Mustalik. Umat Islam berjaya mengalahkan Bani Mustalik. Pemimpin Bani Mustalik bernama Al-Harith. Salah seorang anak Al-Harith bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini akhirnya berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Juwairiyah ini merupakan salah seorang ummul mukminin radhiyallahu anha. Juwairiyah ini anak kepada pemimpin Bani Mustalik. Dan akhirnya Nabi mendakwah pada Bani Mustalik, dan akhirnya Al-Harith memeluk agama Islam. Dan selepas Al-Harith memeluk agama Islam, dia minta izin kembali ke kabilahnya dengan azab hendak berdakwah kepada mereka untuk memeluk Islam. Dan berkata Al-Harith, selepas itu berlaku tahun depan, ya Rasulullah, hantarlah wakil kepada kami selepas setahun agar kami boleh mengeluarkan zakat dan menyerahkan zakat itu kepada wakil. Selepas tahun berlalu, Nabi hantar seorang sahabat. Sahabat itu pun pergi untuk mengutip zakat, tapi tidak tersampai. Di tengah jalan dia berpatah balik. Dan bila sahabat itu berpatah balik, dia memberitahu pada Rasulullah bahawa mereka enggan membayar zakat. Padahal dia tidak sampai pun ke kabilah Bani Mustalik. Dia tak tahu apa yang berlaku, cuma dia menuduh, saya balik sebab mereka enggan mengeluarkan zakat, ya Rasulullah. Kesan maklumat itu, Nabi telah mengerahkan satu kelompok sahabat sebagai tentera untuk menyerang Bani Mustalik. Mereka telah berpaling tada, mungkin mereka telah murtad. Pergilah untuk menyerang mereka. Tapi, kata Nabi, sebelum kamu menyerang mereka, kamu selidik dahulu sama ada betul tak mereka tak solat. Jika masuk waktu, tak ada azan, tak ada solat, serang, sah. Mereka buat kafir. Syiah solat tu penting. Bila sampai waktu, tengok-tengok mereka bersolat. Dan akhirnya Al-Harith memberitahu, kami nak keluar zakat, tapi wakil Nabi tak sampai. Baru Nabi sedar berita yang sampai pada baginda tidak betul dan tidak tepat. Turunlah ayat 6 surah Hujurat yang kita bacakan tadi. Jika datang kepadamu seorang fasik bawa berita, selidik dahulu. Bayangkan jika berita tentang Bani Mustalik murtad itu Nabi pegang sungguh-sungguh, tanpa selidiki, tanpa menentukan, tengok terlebih dahulu mereka bersolat ataupun tidak diselidiki terlebih dahulu, mungkin sahabat-sahabat telah pun dibunuh, sahabat Islam telah dibunuh di Bani Mustalik. Dan ayat ini menggerunkan kita, sebab sahabat itu Allah kata fasik. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang tersilap sekali menyampaikan berita, Allah kata fasiqun, dia tu fasik. Jika sekali tersilap bagi maklumat Allah hukum fasik, kita tuan-tuan dah berapa ratus kali menipu orang. Kita dah berapa kali menyebarkan SMS fitnah orang. Kita dah berapa ratus kali mencemarkan nama orang. Dan kita sudah berapa kali fasik dengan perbuatan itu.
Jika sahabat sekali beri maklumat sirah, Allah kata fasik pun kita berapa ribu dan berapa ratus kali. Tambah di musim pilihan raya, berapa juta fasik akan dihasilkan. Di musim pilihan raya ini, berapa juta fasik kita nak hasilkan jika ayat 6 ini kita tak patuhi. Sebab itulah, tunaikan tanggungjawab sebagai pemilih dan pengundi. Berfikir sebelum memilih dan mengundi. Kemudian apa maklumat berita sampai pada kita, fatabayyanu, selidikinya terlebih dahulu, jangan terus terima. Dan semua itu bila kita lakukan sebab kita nak patuhi Allah dan Rasul. Kita lakukan sebab kita nak mematuhi Quran dan Sunnah. Semoga insya-Allah dari itu kita mengharapkan walaupun wujud musim pilihan raya, tapi ia wujud dalam suasana berakhlak. Ia wujud dalam suasana beradab. Dalam suasana pekerti Islam tak dibuang. Dan kita orang non-Muslim kafir melihat perangai orang Islam berakhlak tinggi di musim pilihan raya, mungkin mereka terpikat untuk mengkaji Islam ataupun mungkin memeluk Islam. Tapi jika berlaku sebaliknya, dia kata hang dan aku sama, tak ada beza. Jika itu berlaku, malulah kita yang menamakan negara kita negara Islam Malaysia, sebab akhlak Islam tak ada. Semoga insya-Allah kita memelihara daripada disindir seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai mereka yang ada iman, laksanakanlah Islam secara total ataupun sepenuhnya dan jangan diikut langkah-langkah syaitan. Mereka kesemuanya merupakan musuh yang nyata bagimu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.